macam saya katalah dengan sahabat-sahabat tadi, uh, zaman ini rasa saya tak tahulah, mungkin saya dalam dunia saya sendiri, saya melihat macam Allah dah sedang buka sebanyak-banyak bukti kebenaran Islam hari ini, that is very accessible, anyone can access it, anyone can see its truth. Saya jadi happy dan saya jadi bimbang dalam masa yang sama. Kenapa saya bimbang? It is always at the end yang dia punya pace become fast. Betul? It is only at the end dia punya pace tu akan jadi lebih laju. Sama lah macam syaitan juga. Bila dia tahu dunia dah nak selesai, dia tinggal lagi few meters je to the finishing line, dia akan give all out. So saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu. Akhir zaman Allah akan buka macam-macam. Kalau kita lihat banyak perkara dalam Al-Quran di sini sudah ditunjukkan, pembuktiannya ditunjukkan. Dan saya pernah kongsi sikit hari, baru-baru ni juga, tak lama lah, berapa few years back, archaeological evidence berkenaan dengan kota Nabi Ibrahim kan, the city of Ur in Mesopotamia. Sebab Quran cerita, Ra'a Kaukabah, Syamsan Bazighan, Al-Qamaru Bazighan. Kan bila dia dakwah pada kaum dia, ada sebuah bintang, matahari dan bulan. Macam nak dapat bukti bahawa betul Nabi Ibrahim punya zaman ni ada kepercayaan sebegitu? Alhamdulillah, mereka bertemu tablets, ancient tablet of Mesopotamia, yang bila cek sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan memang tiga sembahan utama mereka adalah a star, sebab Allah sebut Kaukaban. Kaukaban ni merujuk kepada a star, dan that star is Venus. Okay? Dengan bulan dan bintang. Itulah sembahan mereka pada. Ini salah satu contoh si Allah show it. Ini bukan fantasi. Bila Allah cerita tentang Nabi Lut, sijilin mamdud, dihujani dengan sijilin mamdud. Kalau cek tafsir, kibrit. Kibrit apa? Sulfur. Sulfur balls itu ada lagi di Sodom dan Gomorrah hari ini. Dan penemuan tu baru. Bila saya sebut baru ni bukanlah maksud 1-2 years. Kadang dah 20 years ago, 30 years ago. Tapi kalau ikut umur dunia baru, ikut berapa jauh dengan Nabi Lut, baru benda tu. So, dan bila kita pergi Mekah, siapa yang dah bawa balik daripada umrah, you can see the mountains turning green. Kan Nabi dah sebut benda ni. Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat tanah Arab kembali menjadi hijau. Dan kamu akan lihat sungai-sungai. So the start dah, the beginning dah ada dah ni, the spark dah ni. Saya tanya orang-orang yang duduk sana, dia kata memanglah dulu ada sedikit hijau, tapi sekarang ni hijau dia dah semakin banyak. Just maybe 10 years ago kita tak nampak benda ni. Dan tak terkejut, tak lama lagi akan keluar sungai-sungai pula. Itu pembuktian di depan mata. Allah tunjukkan lagi. Si tak cukup dengan Al-Quran, Allah tunjukkan juga mukjizat sensasi ni. See? Nabi ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Umar. Ada kata bukan hadis ya. Kiamat takkan berlaku sehinggalah kamu lihat gunung-gunung di Mekah itu dilubangi. Dan bangunan-bangunan yang tingginya itu akan sama tingginya dengan gunung-gunung di sekeliling. Kalau itu bukan berlaku zaman kita, saya tak tahu berlaku zaman siapa. Allah tunjuk lagi. Allah sangat rahim. Allah sangat pemurah zaman ini. Allah nak tunjuk. I'm showing you. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebenaran kami di dalam, di ufuk, on the horizons, and in themselves, di dalam diri-diri mereka, sehingga terbuktilah kepada mereka bahawa ini adalah kebenaran. So as Muslims, this is a very interesting time to live in. But I'm sure there will always be challenges also. Tapi kalau tanya saya, 20 years ago dengan hari ini, I felt it easier to be a Muslim now than 20 years ago. Ya, kita kena faham fasa perubahan ini, dan perkara ini berlaku di depan mata kita. Dan kita tak tahu apa perubahan yang akan berlaku selepas ini. That means Islam is a force that no one can handle. Tengok apa yang Amerika buat dekat Iraq, dekat Afghanistan. The Muslims are just a bunch of people that cannot be broken. It's not because of them as a human being, but because of what they hold in their heart. So kita kena ada benda tu. Dia tak boleh pecahkan kita. Apa dia buat pun. Saya tanya awak, apa yang dia belum buat?
Apa dia belum buat? Ghazwul fikri, peperangan pemikiran. Oi, aktif. They have all the money. Peperangan persenjataan, mereka dah buat. Betul? Tapi, kenapa tak boleh kalahkan Islam ni? What so unique about it? Tak boleh. Okay? So, sahabat-sahabat nak kena yakin dah bahawa ada yang jaga agama ni. Dan yang jaga agama ni bukan kita. Dia jaga agama dia. Tengok hadis-hadis Nabi akhir zaman. Nabi cerita apa? Kamu akan dikeroyok kan? Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dan kamu akan dikeroyok oleh manusia-manusia, bangsa-bangsa dunia. Seperti mana orang yang sedang lapar mengelilingi talam hidangan mereka. Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah pada hari itu kami sedikit ya Rasulullah? Nabi kata tak, bal antum katsir walakinnakum wuthaq ka wutha'is sail. Ramainya kamu macam hampa selepas banjir. Awak perasan tak timing dia? Lepas tu hadis lain Nabi kata, urusan ini akan masuk ke dalam semua rumah. Ke mana sampainya malam dan siang dia akan masuk. Ulama kata bahawa ini cerita ni dekat-dekat. Dalam keadaan umat Islam tengah paling lemah, Nabi kata macam hampas selepas banjir. Dalam keadaan itu juga Islam akan sampai ke dalam setiap rumah. That means siapa yang jaga? Ada ragu lagi ke sahabat-sahabat? Siapa jaga agama ni? Allah yang jaga agama dia. With us or without us, He will protect His religion. Agama ni akan masuk setiap rumah. Benar tak? Rumah mana yang tak masuk lagi perkataan Islam tu? Paling tidak pun. Ceruk-ceruk dekat Amazon Forest pun ada phone. Mesti cerita Palestin ni masuk ke dalam phone dia. Betul? Mesti isu paling tidak pun Osama bin Laden dululah, Islam, terorisme, the word Islam tu akan masuk ke dalam semua. Mana sampainya malam dan siang dia akan sampai. Dan itu semua berlaku dalam keadaan umat Islam bukan pada dataran yang paling kuat. Apa kebanggaan kita hari ini sebagai umat Islam? Kebanggaan kita adalah orang Palestin. Selain itu, apa kebanggaan yang kita boleh banggakan dengan dunia? Adakah kita paling kaya hasil tenaga kita sendiri? Tidak. Kita kaya mungkin sebab minyak. Kan? Ini kita akui, orang Islam akui benda ni. Adakah kita paling banyak sumbangan dari segi invention? Tidak. Adakah kita paling kuat banyak humanitarian aid dalam dunia ni? Saya rasa pun tidak. Adakah kita adalah makhluk penyumbang paling ramai, paling banyak kepada kemaslahatan manusia dalam dunia hari ini? Saya rasa tidak. Adakah kita paling kuat dari segi ketenteraan? Saya rasa pun tidak. Ni macam mana agama dia boleh berkembang? Itu yang pelik tu. Sepatutnya dia terbalik kan? Sepatutnya terbalik. Orang yang bukan Islam lihat kepada Islam, why should I become Muslim? Look at you. So this is something that our non-Muslim friends have to think about. Ya? Dan orang Islam kita kena sedar dan hargai perkara ini.